Maka wanita sebab kata kenapa yang kita katakan data Al-Quran ni kata jangan sedih, jangan menyimpan masa silam yang hitam-hitam, jangan menyimpan masa silam yang luka-luka. Kerana wanita ini sangat suka simpan benda buruk. Suami bagi WhatsApp satu je 10 tahun yang lalu, awak ni memang tak guna. Dia screenshot simpan ayat itu. Boleh nampak? Ini perangai orang perempuan. Jadi sekarang jangan screenshot lagi yang buruk, yang elok je. I love you, I love you, I love you. Ada ke tak ada? Kalau dari muda tak pernah buat, dah tua rasa teruk benar dah tu. Jawab memanglah teruk sebab nak mati dah. Betul? Jadi kita kata orang yang berjaya itu orang yang mampu menyimpan atau membuang jauh-jauh pengalaman-pengalaman tidak gembira. Pengalaman-pengalaman luka, pengalaman-pengalaman sedih, pengalaman-pengalaman tidak dapat layanan dari mak ayah. Yang datang kaunseling masih ramai dulu mak ayah saya memang tak sayang saya. Ada tak anak yang tak disayang di sini? Anak yang dapat pilih, yang dipilih kasih. Dia sayang, abang tak sayang kita. Ada ke tak ada? Ini juga dendam yang membuatkan muka jadi buruk. Ada mak dendam dengan anak. 2 bulan sudah santau dia Disember nangis. Kenapa nangis? Anak saya dah kahwin tak ingat saya. Memanglah tak ingat awak dia dapat suami. Tak nak balik, telefon tak angkat, WhatsApp tak angkat. Dia sibuk layan WhatsApp suami. Tak boleh terima kenyataan. Ada sampai tak balik-balik doktor. Dia tak nak balik buat macam mana? Awak dah suruh dia kahwin. Kerana rasionalnya hilang, emosionalnya yang ke depan. Saya sedih sangat, dia lah anak yang paling saya sayang. Saya kata nangis banyak-banyak. Ada tak anak yang paling kita sayang sini? Siapa anak yang paling disayang mak ayah angkat tangan? Oh syukur alhamdulillah. Perasanlah tu. Arti suruh angkat tangan marah pula, buruk penceramah dia, haru betul. Kayak ustaz dengar tip dia berharu juga. Kan kekuatan. Sebab orang paling susah nak berdamai. Pertama berdamai dengan diri sendiri. Kita boleh maafkan orang tapi sulit maafkan diri sendiri. Ini yang kadang-kadang membuat kita ibadahnya koyak, ibadahnya tak lekat. Sebab itu yang kita nak angkat kembali, kita nak menghilangkan semua yang buruk. Boleh ke tak boleh? Kita tak nak lagi mengingat apa saja peristiwa sedih dengan anak kita. Kerana mak kalau simpan satu kesulitan, simpan satu yang tak termaaf pada anak, sampai mati anak tu sengsara. Boleh tidak? Okay? Ada kes mana mak yang maafkan semua. Tapi dia kata bila anaknya sungguh-sungguh menangis. Okay? Sungguh-sungguh menangis dengan mak. Saya tahu saya ada dosa dengan mak. Yang mak belum ampun lagi. Akhirnya maknya senaraikan. Tekan. Memang yang itu mak tak maafkan. Nangis maknya. Yang ini mak tak maafkan. Jadi ini yang nak korek ini, jangan ada lagi di hati orang yang dah datang kuliah bertahun-tahun. Okay? Lantai dia dah jadi bukti untuk dia, tapi masih ada. Saya boleh lupa semua tapi tak boleh lupa yang ini. Boleh nampak? Ada ke tak ada? Sudah jadi kes. Sebab itu seorang ibu kalau ada simpan dendam, dendam artinya tak suka, dendam maknanya tak selesa, dendam maknanya tak boleh maafkan. Anak sampai ke hati, mulutnya maaf, hati belum. Anaknya sengsara. Kalau pernah cakap kamu ni memang, kalau lawan mak kamu memang susah hidup, tahu tak? Kalau pernah marah dulu, tukar recall balik. Cuba pusing balik tapenya. Aku dulu masih memuda, memang garang, memang marah, memang pernah maki anak, kamu patut jadi anak itu, anak ini. Mohon balik dengan Allah. Sebab itu kekuatan untuk dapat syurga hanya pakai 2. Sabar dan sabar dan syukur. Untuk bersyukur mesti kenal taubat. Boleh nampak? Maka kekuatan kita, mari kita semak. Kalau kita kata kita tak nak lagi sedih, bermakna kita nak gembira. Memanfaatkan hari ini yang masih tersisa. Hari ini yang masih Allah bagi untuk kita. Esok kita tak tahu. Semalam dah terlepas. Betul? Hari inilah kita bina azam baru. Mak tak kisah, tak ada apa-apa pun, tak fikir apa-apa pun. Tak boleh. Nak buat apa ya mak kan dah pencen, nak buat apa? Tak tahulah. Jangan tak tahu, kena tahu.
Sebab kita nak memanfaatkan masa. Cuti nak buat apa? Boleh? Masa lapang nak buat apa? Jangan ada lagi orang yang datang kuliah cakap tak ada buat apa. Boring juga duduk rumah tak ada buat apa. Jom pergi PD ikut rombongan. Dapat naik bas. Jom pergi Langkawi, dapat juga tengok sungai. Betul? Jangan pergi kerana tak ada buat apa. Jangan pergi kerana alasan saja. Ini niat kosong, salah. Ibadahnya kosong. Dia bawa bebannya dalam bas. Jadi berat dia. Jadi jadilah ringan sebab datang nak dakwah. Okay? Ini kekuatan-kekuatan. Sebab dia kata, kita sudah kata, nak datang rumah saya pasal apa? Ada tak orang tanya? You ada rumah tak? I datang rumah you pasal apa? Betul tak? Tak ada apa saja. Tu letih tu. Mulalah terbuka selebar-lebar iblis muka. Kisah dari jam 1, jam 5, jam 4, jam 3 semua keluar. Hari tak cukup sehari. Itulah tak boleh jumpa kawan lama, ceritanya panjang. Kerana apa? Suka mengungkit masa silam yang gembira. Ya Allah, aku rasa muda balik jumpa engkau. Loh. Tiba-tiba jadi muda. Sakit tak? Maka masa silam, masa muda kita, masa lalu kita, masa gembira kita, masa sedih kita dah tak boleh disimpan. Kerana kita nak masukkan yang baru-baru saja. Kita nak masukkan azam-azam baru kita saja. Sebab ini tahun baru 2020. Matanya jelas, betul? Kalau orang buat spek 2020, mana-mana matanya tak payah pakai cermin mata tepat. Yang ditengok tepat, yang dilihatnya tepat. Ini yang kita nak angkat. Maka kita mula merancang. Tiap-tiap hari mesti rancang. Kau nak buat apa? Pagi nak buat apa? Tengah hari nak buat apa? Pagi buat apa selalu? Yang tak kerja lah. Yang kerja pergi pejabat lah. Betul? Masak, makan, minum, makan. Lepas tu solat duha. Betul solat duha? Apa sebab solat duha? Ada lagi? Apa sebab kita, apa niatnya solat duha? Nak dapat apa? Rezeki. Ini yang kita nak bega balik. Kita nak buang lagi daripada kata solat duha itu untuk rezeki. Kalau rezeki maknanya kita dapat di mana? Nak dapat rezeki itu di mana? Dunia. Solat duha kamu dapat kaya besok. Nak meniaga solat duha dulu. Ya Allah, kalau jauh dekatkan, kalau tinggi rendahkan, kalau halal ke halam bersihkan. Betul tak? Betul kita tak? Sebab itu kita diajar dulu. Jadi sekarang kita nak belajar upgrade. Kalau kita buat ibadah hanya kerana urusan-urusan dunia, maka kita digelarkan mabuk dunia. Kaki dunia, gila dunia, hamba dunia. Jadi solat duha untuk apa sebenarnya? Cari redha Allah. Cantik. Lagi? Tanda syukur. Lagi? Jawab je lah, bukan saya nampak pun. Minta dimudahkan apanya? Rezeki lah tu. Ini kekuatan. Maknanya yang jawapan yang terakhir yang kita nak masukkan dalam semua jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Saya solat duha kerana ini sunnahnya Rasul. Ni kekuatan. Kenapa buat? Tak tahu Allah nak bagi pahala berapa. Betul? Allah nak bagi kita berapa? Allah nak terima ke dak? Sebab ibadah kita yang buat, yang nak ambil siapa? Allah. Kalau buatnya riak, sombong segala benda, kita nak duha dulu. Okey, bye bye. Aku telefon je ni. Dah lah tu aku tahu, aku tersema dah pukul 9. Aku belum duha lagi ni. Apa jadi duhanya? Riak. Mulut pula laser. Engkau dah solat duha belum? Tanya pula orang, lantaklah dia udah ke belum. Jangan siasat orang punya, betul? Maka solat duha juga belum tentu diterima. Jangan rasa Allah kata ambil, apa je balik ambil dah. Maka betulkan balik niat. Betul Nabi pesan, ibadah paling rosak bukan kerana ibadahnya, tapi berubah niatnya. Maka dari ini kita nak betulkan balik. Saya solat duha bukan kerana rezeki di dunia. Memang sebahagian daripada cara untuk meraih rezeki waktu duha, waktunya waktu
Pagi pergi makan pagi-pagi, kerja pagi-pagi, buat kerja pagi-pagi supaya banyak benda boleh buat. Betul? Bila dah tengah hari kita dah penat. Itu yang dikatakan berkah waktunya, berkah tenaganya, berkah kesempatannya. Sebab kesempatan itu kesempatan yang paling mudah. Kalau nak jual makanan pagilah, kalau petang apa jadi? Orang dah kenyang. Tapi kalau bagi tolaklah apa pun. Nasi bungkus, nasi kukus, nasi air, nasi apa lagi. Ya Rabbi, semua laku. Betul? Maka pagi adalah waktu yang paling berkah. Berkah bukan sekadar untuk duha, tapi untuk buat semua ibadah. Jadi solat duha satu daripada ibadat. Tapi dalam kepala jangan kata solat duha untuk kaya, solat duha untuk dapat rezeki, solat duha supaya orang datang kedai saya, solat duha supaya saya cepat kaya. Kerana kalau semua niatnya ke dunia, kita jadi hamba dunia. Jadi bila nak mati besok, Allah tengok bakul kamu kosong. Ya Allah, aku solat duha hari-hari dah lekuk bau dah apa dahi dah ni. Lebam ni dahi ni dah. Banyaknya mana pahalanya? Apa Allah jawab? Kamu solat duha niatnya nak dapat rezeki, kan aku dah lambat rezeki kat kamu. Kan aku dah bagi semua, aku dah tunai semua rezeki kamu, peniaga kamu dah maju depan semua. Makanya yang ada bakulnya kosong. Maka yang kita kata berdamai masa silam, saya tak nak lagi solat duha macam dulu. Saya nak solat duha niatnya, ya Allah terima dia sebagai sebahagian daripada bekalan, sebahagian daripada hadiah, sebahagian daripada amal yang melayakkan aku masuk syurga, yang mendinding aku dari api neraka. Tidak sekali ya Allah kalau jauh dekat kan, kalau tinggi, kalau rendah, kalau itu, kalau ini. Boleh, tak ada masalah. Tapi minta ampun dulu. Taubat dulu. Boleh nampak? Kerana bila kita solat, kita nak dekat dengan Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah, orang yang banyak taubatnya. Sebab itu taubat tak ada time. Duhanya ada masih ni, tahajudnya masih ni. Tapi taubatnya bila masa sambil duduk ni buat zikirnya. Astagfirullahaladzim. Sebab tadi tengah jalan tengok orang macam-macam. Tengok baju orang, tengok muka orang, tengok kereta orang, tengok driver, tengok traffic light, tengok orang naik motor, tengok orang macam-macam. Betul tak? Jadi mata kamu setiap saat berdosa. Tengok orang tak senyum je berdosa. Itu kalau orang tasawuf. Sebab hati kamu keras. Assalamualaikum. Kalau lagi senyum je gila pula kata orang. Udah takut buat dia kata gila. Maka buatlah ibadah dengan ilmu. Buatlah ibadah dengan keyakinan. Sebab syurga dengan ilmu itu macam ikan dengan air. Kalau kamu bercita-cita nak masuk syurga, maka jumpakanlah ilmunya. Jangan buat amal tanpa ilmu. Ustaz kata kalau kamu nak kaya, duha. Dan nak berkah, duha. Artinya tak salah. Tapi sayangnya dibakul untuk pergi akhiratnya kosong. Maka pertama saya duha kerana ini sunnahnya Rasul. Tolong betulkan balik. Sunnah Rasulullah. Sunnah maknanya apa? Bukan wajib, sunat, makruh, harus tu. Itu fiqahnya. Itu hukumnya. Sunnah maknanya apa? Muhammadan Rasulullah. Mesti kita ada sunnah, betul? Artinya apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi anggukkan, apa yang Nabi setuju, apa yang Nabi diam. Itu sunnahnya. Solat Zuhur sunnah ke tak? Tu dah berubah dah. Kalau tadi ada wajib, kan? Wajib, sunnah, harus, makruh, haram. Betul? Itu hukum fiqahnya. Ini antara syariat, ini antara akidah. Nak belajar tauhid, nak belajar fiqah, belajar tasawuf. 3 benda mesti tergabung. Melihat sunnah, solat Zuhur itu fardu. Itu dari segi fiqahnya. Nampak tak? Tapi dia sunnah ke tak? Bukan sunat, sunnah. Sunnah maknanya apa yang Nabi buat. Nabi buat ke tak? Buat, hukumnya wajib. Betul? Solat duha, Nabi buat ke tak? Buat, hukumnya. Itu maksudnya. Jangan disamakan fiqh dengan syariat. Kena belajar hukum kau kuat. Belajar tauhid tu kuat-kuat supaya kita yakin Allah Rasulullah itu sangat jelas dalam kepala kita. Okey, jelas?
you.